Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لرضاء الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله بالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khususnya kepada ibunda kita dan abang-abang, kakak-kakak, ipar dua semua yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada yang lain yang tak dapat hadir pada malam ini, untuk sama-sama kita meneruskan majlis ataupun kuliah mingguan keluarga kita. Diharapkan abang-abang, kakak-kakak semua, ipar dua semua sihat walafiat semua, insya-Allah. Untuk tidak melengahkan waktu, seperti biasa kita menyambung kembali kuliah kita pada malam ini dengan mendahulukan kitab yang pertama daripada 3 buah kitab, insya-Allah. Sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab Tauhid, kitab Usuluddin. Kita tak habis lagi membicarakan tajuk huraian sifat yang ke-6, yakni sifat yang ke-6 iaitu sifat wahdaniyah. Ini sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat wahdaniyah, sifat ketunggalan ataupun keesaan. Baik, kita tengok pada muka surat 19 edisi Jawi. Perenggan bawah sekali tu. Dan makna satu pada perbuatan. Rumi muka surat apa? 47. 47. 47. 47. Rumi 47. Jawi 19. Kita tengok betul tak betul. Dan makna satu pada perbuatan. Jadi kita kena faham elok-elok, faham molek-molek. Faham betul-betul. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan ketunggalan. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan keesaan ataupun satu. Yang dimaksudkan dengan satu, sifat Allah Ta'ala ni iaitu terbahagi kepada 3 makna. Satu Allah Ta'ala itu dengan makna terbahagi kepada 3 makna. Yang pertama, satu pada zat Allah. Yang kedua, satu pada sifat Allah.
Yang ketiga, satu pada perbuatan Allah. Jadi wajib kita faham betul-betul ni. Kerana wajib kita mengesakan zat Allah, jangan disyirikkan zat Allah dengan yang lain. Jangan disyirikkan sifat Allah dengan yang lain. Jangan disyirikkan perbuatan Allah dengan yang lain. Sebab tu kita kena faham satu-satu makna. Dulu kita dah huraikan satu pada zat Allah dengan makna zat Allah Ta'ala bukan daripada kam muttasil ataupun sesuatu jenis benda ataupun bahan yang bergabung, yang bercantum, yang melekat, yang bertindih di antara satu dengan lain membentuk satu benda yang dinamakan kam muttasil pada zat. Contohnya mana kam muttasil pada zat ni? Contohnya tubuh badan kita sendiri. Tubuh badan kita sendiri ni dipanggil kam muttasil. Walaupun saya seorang, walaupun saya satu, tetapi hakikatnya saya ni, yang kata seorang, yang kata satu ni, hakikatnya saya ni terjadi ataupun dijadikan daripada macam-macam bahan, macam-macam jenis benda, unsur yang bergabung, yang bercantum, yang melekat, yang bertindih, yang bersusun di antara satu dengan lain sehingga membentuk satu tubuh. Jadi nama satu juga. Tapi satu ni dipanggil kam muttasil, makna bilangan yang bercantum. Ataupun dalam erti kata lain dipanggil jisim ataupun jirim. Jadi jangan diserupakan zat Allah dengan jirim. Jangan diserupakan zat Allah dengan jisim. Jangan diserupakan satu Allah dengan jirim, satu Allah dengan jisim. Sebagai contoh dikatakan Allah Ta'ala tu zatnya satu. Bagaimana? Macam kita. Contoh dia kata zat Allah, diri Allah macam kita. Makna satu macam kita. Kalau zat Allah tu satu macam kita, maknanya zat Allah tu jirim dan jisim. Zat Allah tu daripada, makna terjadi daripada sesuatu bahan yang bercantum, yang bergabung menjadi diri Allah. Dah membawa kepada Allah menyerupai makhluk. Sebab tu satu zat Allah dengan makna yang pertama, zat Allah bukan daripada jenis kam muttasil ataupun kam munfasil yang dipanggil jirim ataupun yang dipanggil jisim. Makna yang kedua, satu pada zat Allah ialah zat Allah bukan daripada jenis kam munfasil. Kam munfasil tu apa pula kam munfasil? Kam munfasil ni mudah kita kata ada sesuatu yang lain dirinya sama serupa seperti diri Allah. Ada sesuatu benda lain yang dirinya sama macam Allah Ta'ala juga. Contoh, saya ni yang macam tubuh badan saya ni ada pada tempat lain. Maknanya ada pada benda lain yang sama kejadian ni, yang sama unsurnya macam diri saya. Nampak tak? Itu namanya kam munfasil, makna bilangan tapi berbilang tapi dalam bentuk berasingan. Makna yang macam saya ni banyak ada di tempat yang lain. Bukanlah kembar. Makna kejadian. Makna yang macam tubuh badan saya ni ada pada yang lain-lain. Makna saya nak mengatakan saya satu tak boleh. Saya nak mendakwa saya seorang je macam ni, saya satu je macam ni, tak boleh. Sebab yang lain pun macam ni juga kejadian. Faham tak tu? Itu namanya bilangan yang berasingan. Yang tadi tu kam muttasil, maknanya bilangan yang bercantum. Bilangan yang bercantum ni menafikan makna satu. Makna tak boleh panggil satu dah juga. Sebab hakikatnya berbilang-bilang. Saya nak tubuh badan saya ni nak dikatakan satu, tak boleh. Sebab sebenarnya tubuh badan saya dijadikan daripada macam-macam bahan. Banyak bahan yang bergabung, yang bercantum menjadi satu tubuh saya. Itu makna yang pertama. Yang kedua, tidak ada pada yang lain dirinya sama macam Allah. Kalau ada, seandainya kalau ada pada yang lain dirinya macam Allah, maka dah dipanggil berbilang-bilang. Walaupun ada satu je. Walaupun ada satu benda yang lain sama macam zat Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Sekadar contoh, andai kata nak cakap ada benda lain ada di tempat lain, nanti di hari kiamat, nanti di dalam syurga ada satu benda dirinya sama macam Tuhan, sama macam Allah, maka dah dipanggil berbilang. Bila dah panggil bilang, maknanya dah menafikan ketunggalan Allah. Padahal Allah Ta'ala dah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu, bukan berbilang. Jadi yang pertama, jangan disyirikkan, jangan diduakan, jangan disyarikatkan, jangan diserupakan zat Allah dengan yang lain. Wajib mentauhidkan, wajib mengesakan zat Allah. Yang kedua, satu pada sifat Allah. Dah bagi tahu hari itu, setiap jenis sifat Allah Ta'ala, contohnya kudurat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu semuanya ada satu-satu sahaja pada zat Allah. Seandainya ditanya Allah ada berapa sifat kudurat, jawabnya Allah ada satu sahaja sifat kudurat. Yang banyak ta'alluq bagi sifat kudurat tu yang banyak. Urusan sifat kudurat tu yang banyak. Sifat kudurat ada satu sahaja. Yang kedua, satu pada sifat dengan makna tidak ada pada sesuatu yang lain, tidak ada pada selain Allah sifat yang sama macam Allah. Nak dikatakan pada yang lain ada kudurat, kuduratnya macam Allah, kuduratnya boleh memberi bekas macam Allah, kuduratnya boleh memberi mudarat macam Allah, mengetahui segala perkara macam Allah ilmunya, dah mustahil. Kalau ada, namanya dah berbilang-bilang pada sifat. Jangan nak dikatakan ada suatu benda yang ilmunya macam ilmu Allah, kuduratnya macam kudurat Allah, boleh memberi rezeki macam Allah, boleh menghidupkan macam Allah, boleh mematikan macam Allah, boleh memberi bekas macam Allah. Ini namanya orang dah mensyirikkan sifat Allah. Rosak juga akidah. Rosak akidah di sini kerana menyerupakan atau menyengutukan sifat Allah dengan sifat yang lain, yang sama pada sebutan sahaja. Kita kata kita ada sifat ilmu, Allah juga ada sifat ilmu. Kita ada sifat pendengar, Allah juga ada sifat pendengar. Kita juga bersifat satu, Allah juga bersifat satu. Sama pada nama, sama pada sebutan, hakikatnya tidak serupa. Faham? Kemudian satu pada perbuatan pula, bahagian yang ketiga, makna bagi satu, makna bagi wahdaniyah, satu pada perbuatan terbahagi kepada dua makna. Yang pertama, satu pada perbuatan dengan makna tidak ada suatu kuasa yang lain, tidak ada suatu perbuatan yang lain yang bergabung, yang bercantum, yang bersyarikat, yang tolong-menolong dengan Allah dalam nak membuat sesuatu. Contohnya dalam Allah Ta'ala nak menjadikan alam ni, tak ada satu pun kuasa lain yang bergotong royong bersama-sama dengan Allah. Samalah dengan nak memberi rezeki. Yang memberi rezeki semata-mata Allah, semata-mata perbuatan Allah. Tidak bergabung, tidak bercantum, tidak terkesan dengan usaha hamba. Kalau kita kata kita ni dapat rezeki sebab bergabung di antara Allah dan usaha kita, orang ni dah mensyirikkan perbuatan Allah. Sebab usaha kita tu makhluk, usaha kita, perbuatan kita tu makhluk. Jangan dikatakan aku dapat rezeki ni kerana bergabung perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah memberi rezeki, perbuatan kita usaha. Jadi campur dua tu dapat rezeki. Nampak tak? Dah yang betulnya hakikatnya bagaimana? Dapat rezeki itu semata-mata pemberian Allah, anugerah Allah, diciptakan oleh Allah. Sedikit pun tidak terkesan dengan perbuatan kita ataupun usaha kita. Ni jaga ni akidah ni. Akidah ni mana benda dalam hati. Kadang kita tengok orangnya sembahyang, orangnya puasa, tapi rupa-rupanya pegangan dalam hatinya, kepercayaan dalam hati begitu. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu wajib kita belajar ilmu akidah ni. Sebab kalau tak dibicarakan macam ni, tak ada seorang pun yang tahu. Nampak elok je orang ni sembahyang, puasa, rupa akidah, rupa-rupa dia memiliki pegangan dan kepercayaan. Oh, contoh, aku dapat rezeki ni sebab bergabung usaha aku dengan Allah. Bila bergabung usaha aku dengan Allah, aku dapatlah rezeki. Nampak tak? Maka ini menunjukkan dia punya akidahnya, i'tiqadnya dah salah. Akidahnya dah salah. Dia dah mensyirikkan perbuatan Allah. Maka jangan usaha kita tu hanya sekadar sebab sahaja, hukum adat sahaja.
Yang memberi manfaat semata-mata perbuatan Allah, yang memberi mudarat juga semata-mata perbuatan Allah. Sebagai contoh, orang tu ditimpa mudarat, contohnya disihir, disantet, disihir. Kena sihir tadi bukan dengan sebab bergabung perbuatan Allah dengan perbuatan syaitan, iblis ataupun tukang sihir. Yang menjadikan sakit tadi semata-mata perbuatan Allah. Kalau dikatakan orang tu kena sihir, terkena sihir sebab bergabung perbuatan Allah dengan perbuatan hamba tadi, usaha hamba, tukang sihir tadi, maka orang ni telah menyemutukan perbuatan Allah dengan yang lain. Bila dah ada sekutu begitu, tak layaklah nak dipanggil Allah tu Rabbul Alamin. Tak layaklah nak dipanggil Allah tu Tuhan sekalian alam. Tak boleh panggil sekalian alam lah. Kerana apa? Dah ada kuasa lain bergotong royong dengan Allah dalam nak menjadikan sesuatu. Faham tak tu? Contoh rumah ni kita pakat-pakat buat. Saya nak mengaku saya seorang buat rumah ni, boleh tak? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Kerana saya nak buat rumah tadi memerlukan pertolongan orang lain. Saya tak boleh nak kata saya lah tuan rumah ni yang menjadikan. Tak boleh, sebab ada orang lain yang terlibat dalam nak mendirikan rumah. Macam tadilah memberi rezeki. Dikatakan sebab kita dapat rezeki sebab bercampur bergabung usaha hamba dengan Allah. Jadi tak bolehlah nak dikatakan Allah yang memberi rezeki. Bahkan Allah dan makhluk bergabung memberi rezeki. Itulah perlunya belajar akidah tauhid ni. Baik, kemudian dan makna satu pada perbuatan pula. Itu yang pertama. Ingat, apa-apa yang berlaku, apa-apa yang terkesan. Orang tu contohnya kanak-kanak tu dilahirkan sempurna ataupun tidak, semata-mata perbuatan Allah, bukan terkesan dek usaha hamba. Waktu Sarah mengandung dicampur busuk contohnya, lahir anaknya cacat. Maka dia dah iktikad waktu syaitan itulah punya perbuatan. Dah bayi yang lahir itu dah cacat. Orang ni dia dah beriktikad perbuatan makhluk tadi memberi kesan pada mencacatkan tadi. Walhal ni tidak, semata-mata perbuatan Allah. Jangan main ni. Ini kepercayaan orang dulu-dulu banyak kata konan. Berkonan berkonan tu asbabnya, kadang-kadang asbabnya dengan sebab membuat benda-benda, membuat zalim pada binatang. Jadi itu balasan daripada Allah. Bukan terkesan. Maknanya bukan makhluk tu yang memberi kesan sehingga Allah nak menjadikan bayi itu sempurna, tiba-tiba diganggu oleh syaitan tu jadi cacat pada bayi itu dengan sebab perbuatan syaitan tadi. Tak, na'udzubillah. Sempurna ataupun cacat semata-mata perbuatan Allah dan kehendak Allah. Jaga akidah. Makna jangan buat benda-benda yang Allah larang waktu-waktu macam tu. Asbabnya dibalas oleh Allah. Jadi balasan Allah ni ada kalanya segera, ada kalanya bertangguh. Duk sagat-sagat mengandung, duk buat khianat pada kucing contoh. Duk simbah kucing air panah gitu tu. Turunlah laknat Allah, turunlah balasan Allah. Hasil daripada doa-doa binatang atas diri kita yang buat zalim. Jangan kita ingat doa kita didengar oleh Allah. Doa daripada binatang pun Allah terima juga. Sebab tu jangan buat khianat pada binatang. Jangan buat khianat. Jadi balasan daripada Allah terhadap sikap kita, perbuatan kita membuat zalim pada binatang. Bukan binatang tu yang membuat benda. Dan makna satu pada perbuatan pula. Ini makna yang kedua. Tidak ada perbuatan daripada yang lain yang berasingan seperti perbuatan Allah. Maksudnya begini, tidak ada perbuatan yang lain macam Allah. Mudah, tidak ada perbuatan yang lain yang boleh memberi bekas seperti Allah. Kalau ada perbuatan lain, perbuatan ni macam Allah, dia boleh memberi bekas juga macam Allah. Dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Maknanya dah berbilang-bilang pada perbuatan. Mana orang ni dah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Maka wajib kita kena jaga akidah kita daripada tiga benda ni. Jangan mensyirikkan Allah pada zat,
Jangan mensyirikkan Allah pada sifat, jangan mensyirikkan Allah pada perbuatan. Sebagai contoh yang lain, dikatakan Allah Ta'ala berada. Allah ni, Tuhan ni berada di dalam sesuatu. Dia kata Allah duduk di dalam sesuatu. Ataupun Allah ni bertempat. Allah tu bertempat, dia kata begitu. Maka orang ni dah menserupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kerana bertempat tu sifat bagi makhluk. Sebab tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu adalah zat yang mesti ada, lagi pula maha suci dari bertempat walau di mana-mana tempat. Jangan dikatakan Allah ada tempat, cuma kita yang tak tahu. Jangan dikatakan Allah tu ada tempat, cuma kita yang tak tahu. Maknanya bertempat dah juga dia. Cuma tak tahu mana tempatnya. Dah kita bertempat tak? Kita bertempat. Allah bertempat. Dia kata Allah bertempat. Maknanya dah mensyirikkan. Jangan kata Allah Ta'ala bertempat. Tempat tu makhluk. Tempat tu sendiri makhluk. Makhluk Allah Ta'ala. Kemudian maka jika ada perbuatan yang berasingan, maka dinamakan dia kam munfasil pada perbuatan. Maknanya berbilang-bilang pada perbuatan. Tak boleh nak dikatakan perbuatan Allah Ta'ala. Tidak boleh nak dikatakan ketunggalan pada perbuatan Allah. Bahkan dipanggil berbilang-bilang pada perbuatan. Kerana benda lain ada perbuatannya sama macam Allah juga. Maka dah dipanggil berbilang-bilang. Tak boleh panggil satu lah. Sebab tu makna bagi satu tu berbilang-bilang. Makna bagi satu berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang bukan satu. Artinya bilangan yang berasingan pada perbuatan, dan iaitu berbilang-bilang pada perbuatan, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang pada zat. Hukumnya mustahil kerana kedua-duanya itu tidak meratai pemerintahannya. Kalau dah ada dua perbuatan yang sama seperti Allah, membawa kepada tidak meratai perbuatan itu. Makna dia tak boleh takbir semua tempat. Dia tak boleh buat semua benda kerana dah ada perbuatan yang lain. Nanti lagi akan datang bawah tu dalil wadariyah ni paling panjang sekali. Huraian sifat wadariyah ni paling panjang sekali kerana banyak orang mensyirikkan Allah. Mengesakan Allah ni lawannya mensyirik. Sebab tu keterangan dalam bab wadariyah ni panjang. Nak suruh faham betul-betul sehingga jangan kita terjatuh dalam mana-mana perbuatan yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala. Tidak meratai pun. Kalau begitu tetaplah Tuhan itu satu. Bila dah berbilang-bilang Tuhan itu mustahil, dengan sendiri tetaplah sungguhlah Allah Ta'ala itu satu, tidak berbilang-bilang pada zat dan pada sifat dan pada perbuatan. Bila kita dah menyungguhkan dalam hati, bila kita dah beriktikad Allah itu satu, dengan sendiri berbilang-bilang itu mustahil. Bila kita dah percaya, dah yakin Allah satu, dengan sendiri berbilang-bilang, 2, 3, 4, 5 itu namanya berbilang-bilang. Dengan sendiri berbilang-bilang itu mustahil lah. Mana boleh berhimpun satu dan berbilang-bilang. Bila seorang itu dah beriktikad Allah satu, dengan sendiri menafikan berbilang-bilang. Mana tidak berbilang-bilang. Berbilang-bilang Allah itu mustahil. Makna mesti tidak sekali-kali. Ada soalan? Amira, ada soalan macam muskil ni? Baik. Wallahu a'lam. Soalan. Baru sampai soalan. Macam mana kalau kita ada orang yang macam mana yang kita Hilang balik soalan. Macam mana kita nak bagi fahamkan orang tu yang mana Allah ni bertempat, dia anggaplah Allah ni bertempat. Jadi kita dah belajar, jadi kita cuba nak faham macam mana kita nak memberi kefahaman kepada orang yang beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu bertempat. Dia macam habis sebelum ni yang pernah dengar, kita datang kepada Allah, berjalan, Allah datang ke lain. Macam itulah lebih kurang ayat tu. Itu perkataan tu kita pergi kepada Allah, Allah datang berlari. Itu semuanya kata-kata orang panggil simbolik. Jadi yang tak dapat faham tu simbolik tu macam tu. Maknanya jangan pegang zahir benda-benda macam tu. Sebab itulah di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ni,
bila terdapat ayat-ayat yang mutasyabihah, ayat-ayat yang pada zahirnya memberi kesamaran kepada kita bahawasanya seolah-olah Allah tu menyerupai dengan makhluk. Macam tadi Allah datang berlari, bukankah memberi kesamaran kepada kita tu? Itu namanya ayat mutasyabihat. Jadi wajib ditakwilkan, wajib dipalingkan maksudnya kepada maksud yang memelihara, yang menjaga kesucian zat Allah Ta'ala itu daripada diserupakan dengan sesuatu. Apa maksud Allah Ta'ala datang berlari? Di antara maksud yang kita boleh takwilkan, makna Allah Ta'ala tu lagi segera nak membantu, lagi segera nak memberikan rahmatnya, nak bandingkan dengan kita. Kita ni nak menghadap kepada Allah, makna Allah Ta'ala tu sangat-sangat nak menolong kita sebenarnya. Sebanyak mana kita meminta, maknanya Allah Ta'ala lebih-lebih lagi nak bagi apa yang kita minta. Jadi jangan dipegang zahir, makna nanti kan dah terbayang macam mana Allah datang berlari pula dah. Kan dah bayang ada kaki pula dah. Itu contoh. Jadi nak memberi kepahaman tu mustahil bagi diri kita, hanya boleh menerangkan sahaja. Kerana yang memberi faham tu Allah. Tak lain dan tak bukan, suruh dia belajar. Suruh dia belajar. Sebab kita tak boleh nak menguraikan masalah tu dalam masa yang singkat. Dalam masa 5 minit waktu kita minum kopi, kita nak sembang benda tu sehingga dia faham. Mustahil. Tak lain tak bukan, kena belajar daripada awal. Dia kena faham apa sifat, apa zat, hukum akal apa. Benda tu semua dia nak kena tahu dalam nak memahamkan masalah. Kenapa di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala tu bertempat di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di atas arah dan sebagainya, turun naik langit. Nak memahamkan tu memerlukan ilmu ni nak kena belajar. Kita tak boleh nak bagi tahu dia dalam sekelip mata. Macam mana kita nak terang pula kalau macam kita didik anak-anak kan, Allah itu ada. Lepas tu macam anak ni tanya Allah tu ada kat mana? Kalau cara kanak-kanak, kita ajar tauhid cara kanak-kanak. Dan dia pun andai kata dia tak faham pun tak berdosa. Daripada kecil kita didik anak kita Allah Ta'ala tu ada, tapi Allah tak serupa dengan yang lain. Allah tak bertempat di mana-mana. Sampaikan begitu. Maknanya dia nak faham tu, dia tak faham tu, serahlah kepada Allah. Ni ada juga yang pernah orang tanya, Ustaz, dia kata cucu saya tanya Allah kat mana, saya kata Allah atas langit. Itulah nenek dia tak mengaji. Dia tak boleh lah cakap macam tu. Maknanya sampaikan tauhid cara dia. Allah Ta'ala tak serupa, kita tak boleh kata Allah bertempat. Cukup dah sekadar tu. Kelamaan makin akal dia makin panjang, makin pandai, makin dia berusia, makin dia dewasa, lama kelamaan dia akan fahamlah benda tu. Jangan kita kata Allah tu zat, Allah tu mukhalafah, tak reti dah budak tu, kita pun tak reti. Mana ajar tauhid cara budak pun, Allah tu satu, Allah tu maha kuasa. Walaupun duk tengok cerita-cerita kartun tu kata ni kuat dah, Allah Ta'ala lagi lebih kuat daripada tu lagi. Tu tauhid lah tu. Tapi cara kanak-kanak tak kawan tu pula nak ni padan dengan Ultraman pula. Ni tauhid cara budak pun. Cara budak-budak. Terangkan Allah Ta'ala mesti ada. Allah Ta'ala Tuhan kita. Allah Ta'ala tu tidak serupa macam kita. Allah Ta'ala tak serupa macam kita. Allah Ta'ala tu tidak bertempat macam itu. Cukuplah keadaan. Sebab budak-budak ni dia banyak meniru perkataan. Budak ni dia banyak meniru perkataan. Sebab dia tak faham. Payah nak faham. Yang paling penting biar dia faham Allah tak serupa, Allah tak sama. Cukuplah tu. Wallahu a'lam. Kita yang kedua. Ada soalan? Tak ada soalan, nampak dah tertidur tu, nampaknya tak ada soalan. Video penerakan. Kitab Muniyatul Musalli sambungan. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Syarat sah sembahyang Jumaat. Betul? Syarat sah sembahyang Jumaat. Sekalipun kita orang perempuan yang tidak diwajibkan solat Jumaat, tetapi seandainya kita nak buat solat Jumaat, kebetulan kita pergi
pergi ziarah, kebetulan singgah di masjid hari Jumaat, kita nak sembahyang solat Jumaat, wajib kita kena tahu syarat-syarat dan rukun-rukun sembahyang Jumaat walaupun kita orang perempuan. Betul? Dah sudah? Yang sebelah. Perenggan hukum mengiringi. Maka juga ada di dalam 40 itu ada yang tiada sah. Oh, ni masih lagi dalam tajuk tu lah, syarat sah Jumaat ni di antaranya 40 orang laki-laki, tapi itu merdeka, berakal, dia bukan hamba abdi. Jadi ada pun orang yang dulu masalah ummi. Nah, masalah ummi. Ummi ni mana orang yang tak betul bacaan yang wajib khususnya di dalam sembahyang. Adakah orang yang ummi ni boleh diambil untuk nak mencukupkan 40 orang ahli Jumaat? Jawabnya ada tafsir. Ada tafsir. Kalau dia ummi, tak pandai baca Fatihah, tak pandai baca tahiyat, tak pandai takbiratul ihram, tetapi dia seseorang ummi yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Dia belajar tajwid betul-betul, dia bersungguh-sungguh belajar Al-Quran, tapi tak boleh nak memperbaiki bacaan dia. Tetap bacaan dia salah juga. Namanya ummi kan? Maka orang yang macam ni, syarak kata sah sembahyangnya. Sembahyangnya sah, walaupun bacaan dia tak betul. Di segi syarak ambil kira orang ni, kerana dia bersungguh-sungguh belajar. Faham tu bersungguh tu bukan setahun sekali pergi belajar Iqra. Bersungguh. Sampai tu guru mengeleng dah, tak tahulah nak ajar macam mana. Bersungguh. Dia tak tinggal usaha, dia usaha belajar. Tapi dia tak boleh nak repair dah bacaan. Maka itu namanya ummi yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sembahyangnya sah. Sembahyang untuk dirinya sah. Bila sembahyang untuk dirinya sah, dia boleh diambil untuk nak mencukupkan 40 orang. Ada pun ummi yang kedua, dengan makna bacaannya tak betul juga macam yang tadi, tapi dia tak belajar. Jadi bacaannya salah, bacaannya tak betul sebab tidak menuntut ilmu. Sebab dia tak pergi belajar tajwid, tak pergi belajar Iqra, tak pergi belajar muqaddam, tak pergi belajar Al-Quran, sehingga bacaan dia salah. Sembahyangnya untuk dirinya pun tidak sah. Walaupun masuk zuhur dia sembahyang zuhur, waktu asar dia sembahyang asar, waktu maghrib dia sembahyang maghrib, sembahyangnya tak sah. Di segi syarak kita tak sah. Ulama kata tak sah sembahyang sebab dia baca tak betul kerana tak belajar. Kerana dia orang yang mampu memperbetulkan bacaan dia. Boleh jadi bacaan dia boleh jadi betul kalau dia belajar. Tiba-tiba dia tetap baca dengan salah kerana tak nak belajar. Sebab tu syarak kata tak sah sembahyang. Sembahyang tak sah. Walaupun cukup 5 waktu, tak pernah tinggal sembahyang, sembahyangnya tak sah. Dan orang macam ni tak boleh nak diambil kira nak mencukupkan 40. Tak boleh. Dan dia tak boleh nak jadi imam pada sesiapa pun, sebab sembahyang dia sendiri pun tak sah. Jadi imam jauh lebih sekali. Yang nombor satu tadi, yang ummi yang pertama tadi, sah sembahyangnya, tapi untuk seorang diri. Dia nak jadi imam tak boleh. Nak jadi imam tak boleh. Nak jadi imam tak boleh. Dia boleh bawa diri sendiri je. Tapi pada golib ni payahlah nak cari ummi yang macam tu. Biasanya kalau belajar bersungguh boleh. Betul. Macam kita kita Pirandi, contoh kita Pirandi kan. Yang orang tua tu kata alif ya mim ayam cakap kan. Contoh. Bermakna kalau dalam kampung tu nak mencukupkan 40 orang sembahyang Jumaat, ada terdapat waktu tu yang tak boleh nak baca apa dengan kita. Boleh. Maknanya dia datang juga waktu Jumaat. Dia datang sembahyang Jumaat, bacaan dia tak betul. Kalau dia datang sembahyang Jumaat, bacaan dia tak betul sebab dia tak belajar, sembahyangnya tak sah. Walau sembahyang Jumaat sekalipun. Tak kira lah tua tak tua. Nak cukup 40 tak boleh tak sah lah. Sebab tu syarat sah 40 orang. Atau kita mazhab Syafi'i. Sebab tu kalau tu imam tu tahu dalam kampung ni ada 39 orang, tapi ada seorang lagi yang tak nak belajar, wajib tu imam tu suruh dia, paksa dia belajar kerana terhenti wajib Jumaat sebab dia seorang. Jadi banyak tugas tu imam ni sebenarnya.
Sampai bila semayang tak sah? Sampai ketua. Sampai ketua semayang tak sah. Itu hukumnya lah. Hukumnya, undang-undangnya begitu. Undang-undang syariatnya begitu. Adapun hakikatnya nak terima tak terima tu Allah lah. Tapi Allah dah bagi tahu dah, dari ulama-ulama dah mentafsirkan Quran, dah mentafsirkan hadis. Orang yang banyak ilmu dah mengeluarkan undang-undang daripada Quran dan hadis. Beginilah undang-undang. Orang yang tak betul bacaan, lagi pula tak nak belajar, kata ulama, tak sah mayang dia sampai bila-bila, kecuali dia bertaubat dan dia belajar. Kita tak boleh lah, janganlah pandai-pandai hukum orang. Ini bukan masalah hukum orang, itu undang-undang yang dah siap ulama dah buat dah. Bukan kita nak hukum orang, kau ni semayang tak sah. Bukan, sebab undang-undang dia dah ada. Kita ceritakan undang-undang dia. Adapun Allah Ta'ala nak berlebih kurang dengan limpah rahmat Allah, nak terima juga, itu hak Allah lah. Tapi kalau kita dalam keadaan begitu, contohlah saya dalam keadaan saya baca tak betul, dan saya ni sebenarnya kalau belajar boleh pandai, tapi saya tak nak belajar, boleh ke saya kata aku ni besok Allah terima juga? Yakin ke? Sedangkan undang-undang dah ada. Undang-undang kata kalau buat begini, bacaan tak betul dengan sebab tak belajar, tak sah semayang. Undang-undangnya begitu. Tapi saya kata aku yakin walaupun aku macam ni Allah terima juga. Apa bukti Allah Ta'ala terima? Nampak tak? Nampak tu pula. Bukan kita nak menuduh, bukan nak menghukum tak. Yang menghukum ni memang Allah, tapi Allah dah ceritakan dah hukum-hukum ni tu, yang menyampaikan hukum-hukum ni tu, para ahli ulama dah menceritakan hukumnya begini. Memanglah yang menghukum tu Allah. Ulama ni menceritakan hukum Allah. Ulama ni menceritakan hukum Allah, bukan menghukum orang dah. Kadang masyarakat kita ni tak faham. Bila ulama kata begini-begini, orang pandai-pandai hukum orang kafir, pandai-pandai hukum orang kafir. Dah, hukum yang Allah Ta'ala dah bagi begitu. Kalau keluar daripada mulut, contohnya perkataan-perkataan yang merosakkan akidah, hukumnya kata kafir. Bukan ulama tu yang mengkafirkan, tak menyebutkan hukum daripada Allah. Orang yang macam ni keluar perkataan yang begini, hukumnya kafir. Orang yang membuat macam ni, perbuatan ni menjadikan dia kafir. Orang yang beriktikad begini menjadikan dia kafir. Menceritakan hukum, bukan kita menghukum awak ni dah kafir dah. Hukum dia dah ada. Hukum dia dah ada. Contohlah kita tengok orang langgar lampu merah, kita kata awak ni salah ni. Sebab apa? Langgar lampu merah. Janganlah pandai-pandai menghukum pula. Ni undang-undang dah ada, langgar lampu merah salah, kata dia. Ceritakan hukum dia. Yang menciptakan hukum tu maknanya pihak kerajaan lah. Kita cuma menceritakan kalau buat macam ni hukumnya begini. Begitu. Bukan kita yang pandai-pandai menjatuhkan hukum orang ni kafir, orang ni kafir. Dah. Itu kadang-kadang masalah masyarakat kita ni. Bila ulama cakap macam tu, pandai-pandai nak mengkafirkan orang. Orang cerita hukum. Baik. Sebab itulah kena belajar. Kena belajar. Bila kita belajar, harap-harap Allah terima. Sebab kita dah berusaha. Mudah-mudahan dengan usaha kita Allah terima. Bukan kita yakin Allah terima dah, tak pasti lagi. Tapi harap. Bukan angan-angan Allah terima. Kita bukan berangan-angan Allah terima. Apa contoh orang? Apa contoh kita berangan-angan Allah terima amalan kita? Contohnya begini. Kita nak Allah Ta'ala terima amalan kita, tapi kita tak berusaha memperbaiki ibadah itu. Ini namanya angan-angan Allah terima. Tapi kalau dia berusaha belajar, memahami, cuba beramal dengan ilmu, kemudian dia harap Allah terima, itu nama harap. Kalau sekadar doa, lepas sembahyang doa, ya Allah terimalah amal kami, terimalah segala amal kami, tapi tuan mempunyai diri yang berdoa tadi tak ada usaha pun belajar. Tak nak belajar pun, tak peduli tentang sembahyangnya betul ke salah, wudunya betul ke salah, mandi wajibnya betul ke salah, akidahnya betul ke salah. Dia tak nak belajar, cuma berdoa, ya Allah terimalah. Ini namanya angan-angan Tuhan terima. Tapi kalau sambil-sambil berdoa, dia belajar, dia berusaha, namanya orang ni apa? Harap Allah terima. Ada beza tu harap dengan angan-angan. Harap disertakan dengan usaha, angan-angan tidak ada usaha, semata-mata nakkan benda. Dan nak masuk syurga tapi tak ada usaha pun. Minta ya Allah masukkanlah aku syurga, tapi tak ada usaha. Itu namanya angan-angan. Kemudian katanya musannif,
Dan jika tiada taksir dan jika tiada taksir belajarnya seperti belajar tiada dapat, sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh ia, sekira-kira lemahlah ia daripadanya. Makna lemah dah, tak boleh dah nak baiki bacaan dia dah. Tapi dia bersungguh dan tiada taksir. Makna taksir ni makna cuai. Dia tak cuai belajar. Dia pergi belajar macam orang lain. Dia mengaji Iqra' macam orang lain, mengaji Muqaddah macam orang lain, Istiqamah macam orang lain, tapi tak ada rezeki nak pandai, tak ada rezeki nak faham. Tapi usaha, usaha bersungguh. Maka sahlah sembahyang dirinya. Sah sembahyang dia. Ni untung ni. Untung orang belajar. Walaupun bacaannya salah, terima juga. Tapi kalau bacaan salah tak belajar, tak terima sembahyang. Dua-dua salah. Tapi salah yang ni untung. Sebab salah-salah pun ada kemaafan. Yang tadi salah tak ada maaf bagimu. Sama lah kita tak nak belajar ilmu lain. Bukan kata ilmu ni je, bukan ilmu lain lah yang bersangkut paut dengan syariat kita, yang bersangkut paut dengan akidah kita, yang bersangkut paut dengan bacaan. Kalau kita tak nak belajar, salah silap kita tak ada maaf. Tapi kalau dalam belajar, niat kita nak belajar, masih belajar, sedang belajar, insya-Allah ada lebih kurang daripada Allah. Sebab mustahil untuk kita mengerti, memahami semua jenis perkara dalam masa yang singkat. Jadi di situ mudah-mudahan ada ruang-ruang kemaafan daripada Allah kerana sedang belajar. Ni dah tak belajar duk peluk tubuh. Padahal benda lain dia boleh belajar. Benda lain dia boleh ambil tahu. Belajar. Tapi dalam bab agama, ilmu yang wajib dia belajar, dia tak nak belajar. Ini tak ada maaf. Kalau buat salah, tak ada maaf. Sebab tu kena belajar. Belajar, insya-Allah ada ruang-ruang kemaafan daripada Allah. Allah tahu hamba dia sedang belajar. Allah tahu hamba dia mustahil untuk memahami semua perkara dalam masa yang pendek. Ni dah peluk tubuh. Tapi harap Tuhan terima. Tu kata angan-angan tadi. Sebab tu kita ni mau tak mau kena belajar. Tak dapat seminggu sekali pun jadilah. 2 minggu sekali pun jadilah. Jangan tak ada belajar langsung. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tu, orang-orang yang akan diberi kemaafan. Maknanya ada lagi ruang-ruang, maknanya dipertimbangkan oleh kita. Kalau tak belajar langsung, tak ada maaf bagimu. Buktinya kita boleh belajar benda lah. Buktinya kita boleh pandai benda lain. Padahal benda lain tu fardu kifayah, yang fardu ain kita letak kemudian. Padahal fardu ain ni benda nombor 1, kena belajar supaya bila kita akil balik, amal kita terus jadi betul. Tapi oleh kerana sikap kita tadi mendahulukan ilmu yang tak penting daripada ilmu yang penting, bukan Islam ni melarang kita nak belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah tu. Belajarlah dengan syarat jangan meninggalkan ilmu fardu ain. Jadi muhasabahlah diri kita. Kalau kita dah termasuk dalam golongan itu dahulu, jangan anak-anak kita pun macam tu. Itulah hikmahnya. Sebenarnya teguran daripada Allah supaya kita berasa benda. Aku ni dah terlambat, maksudnya baru tahu benda ni. Dah hikmah daripada itu, faedah. Jangan didik anak-anak kita macam tu. Mana tu sebenarnya pembelajaran, pengajaran daripada Allah untuk kita supaya mengambil berat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maknanya jangan jadi macam kita. Cukuplah kita yang lalui. InsyaAllah kalau timbul kesedaran, mulai dia tadi, mulai bapa yang macam tu, mak yang macam tu yang dapat kesedaran, insyaAllah mulai daripada situ, anak-anak dia akan ambil berat pasal agama. Sebab Allah Ta'ala dah bagi pengajaran untuk diri dia dah. Baru tahu, ya Allah, rupanya banyak dah amal ibadat aku salah sebab aku dulu tak belajar, aku dulu kan benda lain dulu, rupanya dulu. Cukuplah ya Allah, aku tak nak anak-anak aku terima macam aku juga. Mulai sekarang aku nak didik anak-anak aku, walaupun dia orang belajar ilmu fardu kifayah, aku akan menitik beratkan juga ilmu fardu ain supaya amalnya diterima oleh Allah. Itulah hikmah dia. Allah Ta'ala buat tu bukan sia-sia tu. Bukan sia-sia Allah Ta'ala jadikan, semua ada hikmah. Di antaranya nak bagi pengajaran pada kita, beri kesedaran. Tapi kalau kita dah lalui macam tu, kita wasiatkan juga anak kita macam tu, habislah. Bila kita dah tahu dah maknanya betapa bahayanya melengah-lengahkan belajar ilmu fardu ain ni, menyebabkan amal kita tak diterima oleh Allah.
Tiba-tiba bila dapat anak pun kita didik macam tu juga. Maknanya kita ni jenis orang tak boleh ambil pengajaran lah. Padahal Allah Ta'ala ada hajar dia lah. Macam sebut dalam kitab Ta'limul Aulad tu macam tu. Mak bapaknya dah leka dengan dunia, hanyut dengan dunia, didik anak-anak pun jadi macam tu juga. Na'udzubillah min dzalik. Dia pun pesan dengan anak-anak macam tu. Dulu kan benda-benda ni, agama tu kemudian. Dulu dia dah lalui lah. Dia turun galak benda tu kepada anak-anak dia. Besok anak-anak yang macam tu turunkan pula kepada cucu dia pula. Na'udzubillah. Dan jika tiada tak jadi sahlah sembahyang ni. Sahlah sembahyang ni. Oh dah tua dah ni. Sempat ke lagi belajar. Dia bukan kira tua. Bertaubat kepada Allah, mengaku kesalahan, mengaku kelemahan, mengaku kita ni melengah-lengahkan, bertaubat sungguh-sungguh. Mulakan azam baru, hijrah. Dulu aku tak belajar, mulai saat detik ketika ini aku nak belajar. Minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh. Insya-Allah dengan limpah rahmat Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang dulu-dulu. Tapi kena mula belajar. Jangan menyesal tapi tak belajar juga. Itu tak ada guna. Menyesal. Mulai saat ni belajar. Insya-Allah. Hari ni dah contoh, hari ni dia azam belajar. Dia dah mula dah menjinak-jinak diri dia dalam ilmu dah mula dah. InsyaAllah walaupun tak sempurna lagi dalam dia nak pergi belajar tadi, baru 2, 3, 4 hari, baru 2, 3 bulan mula hijrah, nyawanya diambil oleh Allah, matinya husnul khatimah, matinya baik, matinya husnul khatimah, sebab matinya sedang berusaha. Walaupun baru sehari dulu baru. Matinya husnul khatimah. Tak ada istilah terlewat. Terlewat ni yang dah mati. Mati terlewat lah. Dah mati dalam kubur baru terfikir, oi nak pergi belajar. Lewat dah. Tapi masih ada nyawa ni, tak terlewat lagi. Walau umur kita dah 120 tahun sekali. Tidak ada istilah terlewat nak belajar agama. Kemudian katanya musannif, maka sahlah sembahyang dirinya. Maka apa maksud sembahyang dirinya? Untuk diri sendiri sah. Nak jadi imam tak boleh. Jadi imam tak boleh. Maka kata Syekh Ramli, sahlah dibilangkan 40 dengan mereka itu, mana orang yang ummi yang diterima sembahyang tadi apabila adalah khatibnya dan imamnya itu qari yang kena membaca Fatihah dan segala bacaan yang wajib daripada tahiyat dan takbiratul ihram dan lainnya. Mana boleh ambil. Adapun yang qari tadi, yang ummi tadi nak ambil dia jadi tok khatib tak apa? Tak boleh lah, nak suruh dia jadi tok khatib tak boleh lah. Dia cuma cukupkan quorum je. Nak cukupkan quorum. Nak suruh dia jadi imam Jumaat tak apa? Tak boleh. Kata Syekh Ibn Hajar, tiada sah Jumaat dengan ummi dan orang yang tiada kena bacaannya yang wajib. Dibilangkan dengan 40 orang dari itu dengan mereka itu jikalau bukan imam dan khatib sekalipun. Kata Syekh Ibn Hajar tak boleh juga. Ada ulama kata tak sah juga. Ibn Hajar dia berat sikit. Dia keras sikit. Syekh Ramli kata sah lah, sebab dia bersungguh belajar. Dia sah lah semayang. Bolehlah ambil, nak cukupkan 40 orang. Bolehlah buat jemaah. Tapi syarat jangan suruh dia jadi imam, jangan jadi khatib, dia jadi makmum biasa sudah. Kemudian katanya musannif dan sah dibilangkan orang yang mengiktikadkan sekaliannya perbuatan Jumaat daripada rukun dan syaratnya dan sunatnya wajib sekaliannya. Sebab syarat sah Jumaat ni apa? Di antara syarat sah sembahyang, kita kena tahu kaifiat sembahyang. Jadi orang yang beriktikad, contoh saya beriktikad bahawasanya dalam sembahyang Jumaat tu semuanya wajib. Angkat tangan wajib, baca Fatihah wajib, baca bismillah wajib, doa iftitah wajib, qul huwallahu wajib, subhana rabbil azim wajib. Saya iktikad semua wajib. Sah sembahyang Jumaat saya. Adapun kalau saya beriktikad, saya kata sembahyang Jumaat ni niat dalam takbir tu sunat je. Maknanya niat tu hakikatnya wajib sisi kita mazhab Syafi'i. Tiba-tiba saya kata niat tu sunat je, Fatihah tu sunat. Maknanya saya dah menukarkan yang wajib jadi sunat. Tidak sah sembahyang saya. Samalah dengan sembahyang 5 waktu ni.
Kalau kita beriktikad yang wajib tu jadi sunat, tak sah sembahyang. Sembahyang 5 waktu, tapi pada saya Fatihah tu sunat je, tak baca pun tak apa. Tak sah sembahyang saya walaupun saya baca Fatihah. Sebab akidah saya, iktikad saya salah tentang sembahyang. Itu maknanya saya masuk dalam golongan orang yang tidak tahu kaifiat sembahyang. Maknanya saya tak tahu cara-cara sembahyang. Kerana di antara syarat sah sembahyang, kita mesti tahu, mesti faham cara sembahyang. Yang terbaiknya boleh membezakan mana bacaan yang wajib, mana bacaan yang sunat. Sekalipun dia kata dalam sembahyang Jumaat ni semuanya wajib, tiba-tiba orang kata cuba awak asingkan. Ataupun dia kata sini dalam sembahyang Jumaat ataupun dalam sembahyang 5 waktu ni semuanya ada yang wajib, ada yang sunat. Dia cakap macam tu. Tiba-tiba orang kata, cuba awak asingkan mana yang sunat, mana yang wajib. Oh, minta maaf, saya tak boleh nak asingkan. Tapi saya tahu, saya beriktikad dalam sembahyang ni ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat, ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat. Sah sembahyang. Macam tu. Atau setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Tetapi jangan dibezakan agar setengah dengan setengahnya. Sekira-kira iktikad yang wajib itu dikatakan sunat dengan ittifaq dua syekh itu. Makna Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar kata macam tu. Kalaulah contohnya saya kata dalam sembahyang 5 waktu ataupun dalam sembahyang Jumaat ni ada bacaan yang wajib, ada bacaan yang sunat, ada perbuatan yang wajib, ada perbuatan yang sunat. Lepas tu orang tanya, cuba awak bezakan, cuba awak asingkan mana yang wajib, mana yang sunat. Saya pun asingkan. Fatihah sunat, inna a'taina wajib. Maknanya saya dah menukarkan yang wajib jadi mana dah jatuh martabat. Yang wajib dah turun kepada martabat yang sunat. Maka tak sah sembahyang. Tapi kalau saya kata nak membezakan, minta maaf, saya tak boleh nak bezakan. Tapi saya tahu dalam sembahyang ada yang wajib, ada yang sunat. Sah sembahyang. Wallahu a'lam. Jadi ya sikit-sikit. Baru dah 10.30. Oh, sedang mohon. Ahmad, nak teruskan ke nak berhenti setakat ni? Usul cadangan. Teruskan. Oh. Semangat. Teruskan. Aceh tengok tambihul bila kita baca 10 minit. Inilah kalau kau. Kesal apa Teruskan ni. Lepas ni teruskan juga. Orang ni. Berhenti lah. Lepas ni berhenti lah Ingat depan ni teruskan lagi. Pak Mat duduk depan ni. Dapat orang yang abaikan zakat. Jawi. Baguslah ni. Besok apa lah? 10. Babut thaminu. Babut thaminu fi bayani uqubati man'iz zakati. Bermula bab yang ke-8. Mana bab yang ke-8? Menyatakan orang yang tiada memberi zakat. Mana orang yang tak memberi zakat ni, apa yang dia akan terima? Ancaman daripada Allah, janji daripada Allah terhadap siapa-siapa yang mampu berzakat tetapi dia tak nak keluar zakat. Jadi zakatnya macam-macam lah. Nak tahu bab zakat, belajarlah fiqh. Ni bukan fiqh ni cerita pasal mana hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi yang menceritakan mana akibat-akibat daripada kau tak sembahyang, kau tak keluar zakat, dah ke mak bapak. Tu nak tahu cerita khusus tentang zakat, belajar fiqh. Belajar fiqh. Dalam fiqh dia akan ajar zakat emas perak, zakat tanam-tanaman, zakat biji-bijian, zakat wang simpanan, zakat harta korun. Mana bukan harta korun lah, yang dijumpa emas perak. Cangkul-cangkul ubi tercampur keleting katanya besar pada lutut dapat emas. Ingat ubi emas, kena keluar zakat. Berapa jumlahnya, berapa kiraannya, adakah nak kena tunggu setahun ataupun bagaimana. Itu belajar bab zakat dalam fiqh secara khusus. Ini nak cerita orang mana-mana lah, siapa-siapa yang tak keluar zakat. Dia pakai pakaian, dia pakai perhiasan emas lebih daripada qadar adat di negeri tu. Dia wajib berzakat. Tiba-tiba dia tak nak keluar zakat. Ini ancaman daripada Allah Ta'ala. Jadi emas
Ataupun perak kalau kita pakai lebih daripada qadar dia pun kena keluar zakat. Samalah hukumnya macam emas yang kita simpan. Sebab tu kalau nak pakai emas, kalau nak maknanya jangan niat simpan, pakai. Makna walaupun dia tak pakai hari-hari, bukan maksudnya pakai tadi pakai hari-hari dah. 2 bulan sekali pun dia pakai. Tapi dia letak dalam, banyaknya letak dalam almari lah. Banyaknya letak dalam almari, kadang-kadang dia pakai. Makna niat dia pakai, cuma tak pakai sentiasa. Tapi kalau dia niat simpan, simpan ni mana tak pakai, dia simpan, memang simpan. Dia beli puluh dakap bukan dia nak pakai. Kalau disaja je ialah tak nak zakat. Rolling. Maknanya tak cukup syarat dia tu, tak wajib dah dia keluar zakat. Tak cukup syarat ni tak wajib dah zakat. Nak cari hilaf. Samalah macam zakat wajib simpanan tak. Nak cukup 12 bulan dia keluarkan, dia belanjakan. Tak wajib lah. Tapi Tuhan tahulah kita bakhil. Walaupun tak berdosa, tapi perbuatan tu maknanya nak lari daripada zakat. Sepatutnya nak berzakat dah. Sebab zakat ni di antara cara kita nak menolong orang Islam. Sebab tu kata adalah perkataan orang yang logik juga. Dia kata bila kita nak bekerja nak apa, niatkan untuk nak keluar zakat. Mana niat untuk nak keluar zakat. Bukan terpaksa keluar zakat. Sama lah. Zakat perniagaan dia kena ada. Zakat perniagaan dia niaga mat. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan orang yang tiada membayar zakat. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dirikan olehmu akan sembahyang. Allah Ta'ala pesan kena sembahyang. Dirikan tu faham maksud mendirikan sembahyang ni, makna buat sembahyang tu dengan cara yang betul. Dirikan sembahyang ni dengan maknanya kita melaksanakan sembahyang tu betul dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Itu maksud mendirikan sembahyang. Daripada A sampai Z dalam bab bersucinya, semualah. Mandi wajibnya, bab wuduknya, sampailah Assalamualaikum. Itu maksud mendiri dengan niat yang ikhlas. Rukun qaulinya betul, rukun fi'linya betul. Itu maksud mendirikan sembahyang, bukan asalkan sembahyang. Kalau asalkan sembahyang ni masuk waktu sembahyang, mandi wajib tak betul, istinja tak betul, pakai pakaian yang mutanajjis, ini namanya ni tak termasuk dalam kata orang yang mendirikan sembahyang. Semata-mata sembahyang dia bukan mendirikan sembahyang. Sebab dia melaksanakan sembahyang tadi menyalahi cara-cara yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Dirikan sembahyang, olehmu akan sembahyang, dan engkau memberikan zakat. Keluarkan zakat. Jangan sembahyang je tapi zakat tak nak keluar. Sembahyang tapi zakat tak keluar. Ataupun zakat tak sembahyang. Zakat tak pernah tinggal tapi sembahyang tak buat pula. Tak boleh. Dia kena buat dulu. Kerana dulu tu wajib bagi orang yang berkemampuan mengeluarkan zakat. Dan cerita daripada Nabi SAW bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempesertakan 3 perkara dengan 3 perkara. Mana Allah menggabungkan, Allah menggandingkan 3 perkara dengan 3 perkara. Mana? Maka tiada diterima salah suatu daripada ketiganya. Maksudnya ataupun keduanya, melainkan beserta dengan keduanya. Yang pertama, tiada diterima oleh Allah Ta'ala, yakni tidak menerima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sembahyang seseorang walaupun sembahyangnya cukup syarat dan rukun, melainkan ia memberi zakat. Maksudnya orang yang sembahyang 5 waktu tapi tak keluarkan zakat, Allah tak terima sembahyangnya. Apa maksud Allah Ta'ala tak terima sembahyangnya? Sembahyangnya tidak diberi pahala oleh Allah, tapi dalam catatan amal ibadatnya buat sembahyang. Sembahyang 5 waktu zuhur, asar, maghrib, sembahyang, tapi ganjaran tak dapat. Itu maksudnya Allah Ta'ala tak terima sebab tak terima sembahyang. Sembahyang dia sah. Besok dia tidak ditanya kenapa tak sembahyang, sebab dia sembahyang. Cuma rugi dia tak dapat pahala sembahyang. Sikit pun tak dapat.
Samalah ibaratnya dia tak mendirikan sembahyang langsung. Sebab apa? Dia menegak daripada membayar zakat. Ada kalau dulu tak pernah keluar zakat, sekarang baru sedar kesalahan, wajib bertaubat dan wajib qadakkan zakat. Wajib dah qada zakat tu. Katalah zakat dia 50,000, 60,000 yang dah tertangguh. Dulu-dulu tak nak bayar. Wajib azam nak bayar. Tak boleh sekali bayar ansur-ansur. Niatkan, ni qada zakat aku yang dulu. Ni qada zakat aku yang dulu. Ni ganti zakat aku yang dulu. Bila nak ganti tak payahlah tunggu setahun. Yang nak tunggu setahun ni yang zakat pada tahun tu. Nak qada sepanjang tahun Tiap-tiap bulan dia keluarkan RM500 ataupun tiap-tiap bulan dia bayar RM2,000. Niat nak bayar ganti zakat yang dulu. Zakat yang dulu. Kepada siapa bila kita dah terlibat dengan zakat, maka wajib kita belajar. Siapa-siapa yang terlibat dengan zakat, wajib dia belajar. Kepada siapa yang dia nak bagi, bila waktu dia kena bagi, berapa banyak dia kena bagi. Kena ada ilmu. Wajiblah. Wajib dah belajar bab zakat tu. Dan kedua, maksud tu. Jadi siapa-siapa yang rajin sembahyang tapi tak keluar zakat, Allah tak terima sembahyang. Ustaz, qada zakat nanti. Ustaz pandai datang ujung-ujung rancangan ni. Ni nak kena buat ganti lah macam molek tu, nak buat ganti nanti insya-Allah. Ada masa dia kita ganti Ustaz Rahman pula ganti. Minta maaf Ustaz Biar kita. Kemudian jadi siapa yang wajib zakat tapi dia tak nak bayar zakat, sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Jadi rugilah dia sembahyang. Sebab zakat dia tak nak keluar. Dan kedua, tiada diterima saksi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana penyaksian dia kepada Allah Taala tu tak diterima melainkan apabila ia berbuat baik kepada ibu bapa. Bila dia buat baik pada mak bapak dengan mana dia tidak menderhakai ibu bapa dia. Tapi kalau dia menderhakai ibu bapa dia, Allah Taala tak terima penyaksian dia terhadap Allah Taala. Berat tu. Dan ketiganya, tiada diterima menurut kata Allah Ta'ala dan melainkan apabila menurut kata Rasulnya. Maknanya ketaatan kita pada Allah, Allah Ta'ala tak terima kalau kita tak nak ikut apa yang Rasul kata. Kita nak ikut mudahnya nak ikut Quran je. Hadis kita tak pakai. Anti hadis. Dia pakai Quran je. Hadis tak mau. Allah Ta'ala terima. Tak terima amal. Nak terima, kena terima dua-dua. Al-Quran pun kena terima, hadis pun kena terima. Kalau tolak dua-dua lagi, dia tak pakai. Ataupun tolak asal satu. Al-Quran dia tak nak, dia pakai hadis, lagi dia tak pakai. Ataupun dia nak pakai, dia kata hadis ni perkataan Nabi, Al-Quran tu perkataan Allah. Jadi saya lebih sukalah ikut Quran daripada ikut hadis. Sebab pada saya hadis itu perkataan Nabi je. Padahal perkataan Nabi pun hakikatnya wahyu daripada Allah Ta'ala juga. Ada itu ada orang jadi cakap jadi. Dia kata hadis ni saya tak berapa nak ni sangat. Al-Quran. Sebab Al-Quran ni perkataan Allah. Hadis ni perkataan Nabi. Padahal perkataan Nabi pun wahyu daripada Allah lah. Bila tolak hadis maknanya dia tolak Allah lah tu. Sebab Nabi tak bercakap melainkan wahyu. Jadi orang yang menentang hadis, orang yang memperlekehkan Nabi, hadis, orang yang menolak Nabi, maknanya hakikatnya dia menolak Allah Ta'ala. Dia kena terima dua-dua. Kalau dia taat setara mana pun pada Allah tapi dia tak percaya pada Rasul, Allah Ta'ala tak terima dia. Dan telah bersabda oleh Nabi SAW, apabila memiliki orang Islam itu akan satu nisab daripada emas, dan iaitu 20 mithqal. Berapa dia punya qadar dia? Dia punya nilai dia sekarang. Dia nilai emas ni berubah-ubah lah, kejap naik kejap turun. Maka wajiblah atasnya bahawa memberi zakat setengah mithqal, dan iaitu rubu' usyur. Dan tiap-tiap yang lebih daripada nisab maka dikira ia. Yang lebih daripada nisab tu pun kena kira, kena keluar juga. Dan tiada wajib zakat melainkan apabila memilih 12 bulan. Tak wajib selagi tak cukup 12 bulan. Kalau mula dia ada maknanya mah dari bulan 3, maknanya selagi tak masuk bulan 3 tahun depan tak cukuplah 12 bulan. Maknanya nak genap 12 bulan. Bukan mula syarat di bulan 1. Tak. Kita mula
bulan 4. Maknanya nak genapkan bulan 12 bulan, tunggulah sampai tahun depan. Bulan 12 bulan. Tak wajib zakat, maknanya tak berdosa. Walaupun dia mampu nak keluar. Dia duit dah ada dah, maknanya kalau nak keluarkan zakat boleh. Tapi tak wajib. Tak dosa lah. Sebab ikut syaratnya belum sampai waktu wajib lagi. Samalah macam zakat. Zakat sebab itulah hikmah di antara hikmah yang Allah Ta'ala bagi tempoh setahun tu kerana keperluan kita ni berubah-ubah. Ada kalanya bulan tu kita sangat-sangat nak pakai. Ada kala bulan tu tak apa nak pakai. Tapi kalau dah bulan-bulan kita dah wajibkan mesti keluar, maknanya nampak tak? Padahal Islam tak suruh macam tu pun. Islam tak memberatkan macam tu pun. Maknanya tiap-tiap bulan nak kena asingkan zakat. Islam tak memberatkan pun. Sebab tu syaratnya setahun. Tak cukup. Maknanya kalau anda kata setahun tu tak cukup, maknanya tak wajib. Islam tak memberatkan. Kita yang kadang-kadang membuat benda yang memberatkan. Keperluan kita ni bukan tetap tiap-tiap bulan kita hanya pakai sekian-sekian. Boleh jadi bulan depan tu dia banyak masalah keluarga dia, pendapatan dia yang diperlukan lebih daripada qadar yang biasa. Kita tak tahu dah. Dia orang buat macam-macam. Ustaz, berapa kadar kalau simpanan kita dalam setahun tu yang boleh kita keluar zakat? Makna wajib setahun. Maknanya simpanan tetap ni. Tetap minimum kena banyak tu. Minimum dia lah, kena banyak tu selama 12 bulan. Itu ikut harga emas lah. Ikut harga emas. Sekarang tak tahulah yang dimaksudkan tu berapa, 13,000 ke 15,000 ke tak tahulah. Contohnya tahun ni menilai je di 15,000. Maksud daripada bulan 1 sampai dah bulan 12 ada 15,000 tu dalam simpanan kita. Maka bila dah cukup 12 bulan tu, ada jumlah tu tak kurang daripada 15,000, sebab tu paling minimum sekali, wajib dah keluar. Wajib dah keluar. Tu kena tengoklah perkembangan berapa nilai emas. Sebab dia boleh naik, boleh turun. Dulu contoh guru bagi dulu, maknanya zaman tu dia kata dalam 10,000 ke dalam 12,000. Bulan 1, bulan 2 pun ada 12,000, bulan 3 pun ada 12,000. Walaupun 12,000 tu tak tambah seposen pun, 12,000 sepanjang tahun, maka wajib dah keluar. Bulan pertama 12,000, bulan 2 sampai bulan 11 12,000, masuk bulan yang makna belum cukup lagi 12 bulan, jadi 10,000. Tak wajib dah. Tak wajib zakat. Dan jika tiada memberi zakat harta, maka jadilah pada hari kiamat harta itu pakai. Mana Allah Ta'ala tukarkan hartanya jadi pakaian daripada api neraka yang mengenai pada tubuh. Mana Allah tukarkan harta benda yang di dunia ni, yang dia tak nak keluar zakat, Allah tukarkan jadi pakaian daripada api, kemudian dipakaikan besok di hari kiamat. Wala'iyadzabillah min dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa a'lam. Ustaz ada nak tambah apa-apa sikit tak? Salah tuan tegur tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhina yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurrat lana fi dinina ma ahli kulli ma sabaqana Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Tak ada apa? Ahmad tempe tak ada tambahan mana Ustaz tambah? Ahmad tempe melanggar kamu tu kah? Ahmad memang macam tu. Tak ada apa-apa ke? Cuba. Dari pagi tak pulang-pulang.